Malaysia, New Zealand, Spain, and Venezuela have just won highly coveted seats on the United Nations Security Council. Malaysia, 187. Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak telah menyatakan bahawa kejayaan Malaysia dipilih sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB pada tahun 2014 adalah cerminan keberhasilan kerajaan dan rakyat berbelang bangsa untuk bersama-sama bertoleransi untuk memakmurkan negara. Kenyataan ini secara umumnya dapat diterima dengan baik, namun mungkin segelintir daripada rakyat Malaysia teragak-agak dengan kenyataan ini. Ramai pandangan bahawa masyarakat masih tenang dan integrasi kaum itu wujud, namun adanya segelintir pihak yang tidak sensitif terhadap realiti multi-etnik yang wujud di negara ini yang mengatakan kata benci dan perkawanan dan berbagai kaedah. Dan juga kenyataan setengah ahli politik dan pemimpin negara sedikit sebanyak telah menimbulkan konflik dan ini andalkan pada akhirnya dua persoalan yang besar mungkin akan ada dalam pemikiran kita serta bermakna perpaduan kita hendaklah yang menjadi batu penghalang dalam mencipta ikatan perpaduan dan kukuh dan luhur. Oleh itu, hal ini akan disuhati, dikupas dan diulas dalam video ini iaitu liku-liku perpaduan di Malaysia. Sebelum mengulas hal ini dengan lebih mendalam, adalah elok untuk kita memahami maksud dan definisi yang ada dalam kata perpaduan itu sendiri. Menurut Kamus Dewan edisi ke-4, perpaduan bermaksud penggabungan, penyesuaian dan perihal bersepadu. Manakala, menurut Kamus Pelajar edisi ke-20, perpaduan bermaksud keadaan atau hal berpadu. Maka, dapat dikonklusikan perpaduan ialah penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat yang merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengenai manusia. Realiti masyarakat majmuk yang membentuk wajah Malaysia hari ini adalah awalan daripada dua fasa. Pertama, perhubungan perdagangan laut dan interaksi antara tamadun timur dan barat dengan kerajaan-kerajaan Melayu dan berlakunya persilangan budaya, bahasa serta perkahwinan antara pedagang luar dengan penduduk tempatan. Kemudian, fasa kedua bermula dengan kedatangan kuasa Eropah, dimulai dengan Portugis yang telah menawan Kota Melaka pada 1511 dan Belanda pada 1641. Bahkan, Inggeris yang telah menguasai tanah Melayu kemudiannya telah menggubal polisi pentadbiran yang menguntungkan ekonomi Inggeris. Oleh yang demikian, buruh dari India dan China telah dibawa masuk ke tanah Melayu bagi memenuhi keperluan perlombongan dan estet, sekaligus menjadi akar kepada wujudnya masyarakat di negara ini yang majmuk. Dasar pecah dan perintah penjajah ini telah membatasi interaksi antara kaum, pertambahan jumlah perpaduan dan kesatuan rakyat. Oleh itu, mereka perlu mengatasi segregasi ini untuk memerdekakan negara. Sebuah perjanjian dinamai Kontrak Sosial 1945 telah dimeterai hasil pemuafakatan parti-parti politik berasaskan kaum iaitu UMNO, NCA dan MIC. Ini dilihat sebagai sebuah pengorbanan orang Melayu serta toleransi kaum bukan Melayu dalam pembentukan negara yang bertonggakkan multi etnik. Kemudiannya, kejayaan perpaduan kaum telah diterima dengan tertubuhnya Parti Perikatan pada 1954 yang menggabungkan UMNO, NCA dan MIC untuk menghadapi pilihan raya pertama 1955. Pada tahun 1969, peristiwa 13 Mei telah pun berlaku. Ianya berpunca daripada perarakan parti politik pembangkang dominasi Cina yang meraihkan kemenangan mereka pada PRU 1969 dengan penuh sentimen perkauman. Jadi hal ini telah menimbulkan kemarahan bagi pihak Melayu dan terjadilah rusuhan antara kedua-dua pihak tersebut. Tulang daripada peristiwa itu, Mageran telah pun dibentuk pada 16 Mei 1969 bagi memulihkan keadaan yang berlaku. Dan dengan tragedi hitam ini, rukun negara telah pun diwujudkan dan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bagi membentuk perpaduan yang kukuh sekaligus menjadi kunci kepada keharmonian dan kestabilan perpaduan di Malaysia. Pelbagai manfaat telah dikecapi hasil daripada perpaduan yang mengikat antara kita. Antaranya adalah masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai tanpa sengketa. Keadaan aman dan damai ini membolehkan masyarakat menjalankan aktiviti seharian dengan baik dan lancar. Sebagai contohnya, aktiviti keagamaan, perayaan dan sukan. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat membolehkan pihak kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan. Keadaan negara yang tenteram dapat menarik minat pelancong asing untuk datang ke Malaysia. Hal ini secara tidak langsung telah banyak menyumbang kepada kemajuan negara. Seterusnya, hasil perpaduan kaum juga mampu menarik lebih ramai pelabur asing untuk datang melabur di Malaysia. Hal ini kerana mereka berasa yakin kerana Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang aman dan damai. Hasil daripada kedatangan pelabur asing ini, lebih banyak peluang pekerjaan dapat ditawarkan kepada rakyat. Akhir sekali, imej baik negara akan tercipta. Sebagai negara akan menyanjungi serta menjatuhi kejayaan Malaysia. Hal ini berpunca daripada kejayaan kerajaan menyusun dan memulihkan integrasi rakyat sekaligus mampu menstabilkan keadaan politik negara. Perkara ini adalah suatu yang membanggakan kerana Malaysia adalah negara yang multi etnik yang memiliki ekonomi ke-5 terbesar di dunia di saat ada negara lain yang masih bergelut dengan krisis perkauman. Dari segi masalah perpaduan di Malaysia pula, punca masalah ini timbul apabila terdapat persaingan untuk mendapatkan kepentingan ekonomi dan politik, di mana terdapat perebutan dalam bidang pekerjaan, pelajaran, perumahan dan politik. Perebutan ini kelihatan makin parah apabila terdapat setengah pihak yang mendakwa pihak kerajaan hanya mengutamakan satu kumpulan sahaja. Sebagai contoh, golongan ini berpendapat bahawa pihak kerajaan hanya mendahulukan orang Melayu dan Bumi Putera apabila terdapat rancangan pembangunan. Seterusnya, masalah perpaduan turut berpunca daripada perselisihan faham tentang hak keistimewaan golongan Bumi Putera.
Orang bukan bumi putera bersetuju dengan hak itu sekiranya ia bersifat sementara dan berfungsi membawa kemajuan kepada golongan bumi putera yang banyak ketinggalan dalam kemajuan negara ini. Sebaliknya, orang Melayu perlu mempertahankan hak itu sebagai sesuatu yang hakiki dan pengiktirafan terhadap penduduk asal negara ini. Maka, ia telah mengakibatkan ketidakpuasan hati kaum lain terhadap orang Melayu yang lebih mementingkan perihal bangsa sendiri berbanding membuka ruang kebersamaan dengan kaum lain di negara ini. Peranan kerajaan amat penting dalam menyemai perpaduan nasional dan ini dijayakan melalui dasar dan gagasan yang telah diperkenalkan. Tun Abdul Razak telah memperkenalkan dasar ekonomi baru yang berjalan selama 3 dekad mulai 1970. Dua objektif DEP ialah membasmi kemiskinan tidak mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Memulihkan ketidakseimbangan ekonomi adalah misi utama. Dasar ini bagi mengelakkan ketegangan antara kaum yang berpunca daripada jurang ekonomi. Selain itu, rasa kebudayaan kebangsaan bagi menjelaskan identiti budaya berteraskan realiti Malaysia melalui 3 teras utama iaitu kebudayaan rakyat asal rantau, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima dan Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Dasar ini adalah satu instrumen utama dalam mengikat perpaduan rakyat melalui kesedaran kebudayaan. Seterusnya, wawasan 2020 iaitu gagasan yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020 dan seimbang pembangunan manusiawi seterusnya. Antara strategi wawasan 2020 adalah mewujudkan negara yang teguh membina masyarakat demokratik dan pembina matang, bermoral, beretika dan bersatu dalam kepelbagaian. Secara kesimpulannya, Malaysia kini berada di suatu jalan yang masih panjang lagi untuk merealisasikan impiannya sebagai sebuah negara mati yang benar-benar mengikat hati dan nurani rakyatnya yang berbilang kaum. Cara untuk menyatukan rakyat Malaysia juga haruslah dibalus lagi dengan tindakan dan akal yang sesuai mengikut sabit-sabit pemikiran masyarakat di Malaysia. Dengan menggunakan resep yang benar, tidak mustahil suatu hari nanti Malaysia bakal menjadi negara contoh di peringkat dunia sebagai sebuah negara yang maju di samping mengekalkan nilai-nilai integrasi dan perpaduan sebagai falsafah dalam identiti kenegaraan Malaysia. Yang Allah tu peranan tu tulis di ini okey di ini. Dasar ekonomi baru. Sebab punca benda tu berlaku pun disebabkan jurang ekonomi